Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita impak tinggi untuk minggu ini. Pada hari Selasa 9.30 pagi, Reserve Bank of Australia atau RBA akan mengeluarkan minit mesyuaratnya. Minit mesyuarat Reserve Bank of Australia diterbitkan 2 minggu selepas keputusan kadar faedah. Minit tersebut memberikan penjelasan penuh mengenai perbincangan dasar, termasuk perbezaan pandangan. Mereka juga mencatatkan suara setiap ahli jawatan kuasa secara umum. Jika RBA hawkish dengan prospek inflasi ekonomi, maka pasaran melihat kemungkinan kenaikan kadar yang lebih tinggi dan itu positif bagi AUD. Pada pukul 4 petang, European Central Bank akan mengeluarkan laporan tinjauan. Ia akan memberikan impak kepada mata wang euro. Hari Rabu pula seawal 7.50 pagi, Bank of Japan atau BOJ akan mengeluarkan laporan minit mesyuarat dasar moneteri Bank of Japan. BOJ menerbitkan satu kajian mengenai pergerakan ekonomi di Jepun selepas pertemuan yang sebenarnya. Mesyuarat ini diadakan untuk mengkaji perkembangan ekonomi di dalam dan di luar Jepun dan menunjukkan tanda dasar fiskal baru. Sebarang perubahan dalam laporan ini cenderung mempengaruhi turun naik JPY. Secara umum, jika minit BOJ menunjukkan tinjauan hawkish, itu dilihat sebagai positif atau bullish untuk JPY. Sementara pandangan dovish dilihat sebagai negatif atau menurun. Seterusnya pada pukul 9.30 pagi, Australia akan mengeluarkan data jualan runcit yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Australia. Ia adalah tinjauan barang yang dijual oleh peruncit berdasarkan pada sampel kedai runcit dengan pelbagai jenis saiz dan ia dianggap sebagai petunjuk mengenai laju ekonomi Australia. Ini menunjukkan prestasi sektor runcit dalam jangka pendek dan pertengahan. Pertumbuhan ekonomi yang positif menjangkakan aliran menaik untuk AUD, sementara bacaan yang rendah dilihat sebagai negatif atau menurun. Bergerak ke hari Khamis pada pukul 7.45 malam, European Central Bank akan mengeluarkan keputusan kadar faedah dan juga keputusan kadar deposit. Keputusan kadar faedah diumumkan oleh Bank Pusat Eropah biasanya jika ECB hawkish dengan prospek inflasi ekonomi dan menaikkan kadar faedah. Ia adalah positif atau menaik untuk euro. Begitu juga jika ECB mempunyai pandangan dovish terhadap ekonomi euro dan mengekalkan kadar faedah yang berterusan atau mengurangkan kadar faedah. Ia dilihat sebagai negatif atau menurun. Berikutan keputusan dasar ekonomi ECB. Pada pukul 8.30 malam, Presiden ECB akan memberikan sidang media mengenai dasar moneteri. Komennya boleh mempengaruhi turun naik euro dan menentukan arah aliran positif atau negatif jangka pendek. Pandangan hawkish dianggap positif atau bullish untuk euro, sedangkan pandangan dovish dianggap sebagai negatif atau bearish. Hari terakhir untuk minggu ini iaitu hari Jumaat. Seawal 6.45 pagi, Philip Lowe, Governor Reserve Bank of Australia akan memberikan ucapan. Seterusnya pada pukul 3.15 petang, Jerman akan mengeluarkan indeks pengurusan pembelian pembuatan yang dikeluarkan oleh ekonomi market yang menangkap keadaan perniagaan di sektor pembuatan. Oleh kerana sektor pembuatan menguasai sebahagian besar dari jumlah KDNK, PMI pembuatan adalah petunjuk penting bagi perniagaan dan keadaan ekonomi keseluruhan di Jerman. Biasanya keputusan di atas 50 isyarat adalah menaik untuk euro, sedangkan hasil di bawah 50 dilihat sebagai penurunan harga. Seterusnya pada pukul 4 petang, Eropah akan mengeluarkan laporan gabungan bulanan PMI mengenai pembuatan dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh Market Economics. United Kingdom akan mengeluarkan perkhidmatan PMI yang dikeluarkan oleh Chartered Institute of Purchasing and Supply dan Market Economics. Ia adalah petunjuk ekonomi di sektor perkhidmatan UK. Ini merangkumi gambaran keseluruhan keadaan penjualan dan pekerjaan. Perlu diperhatikan bahawa sektor perkhidmatan UK tidak mempengaruhi baik positif atau negatif. PDB sama seperti PMI pembuatan. Peniaga mahukan bacaan setinggi mungkin kerana nilai positif akan diambil untuk GBP. Sebarang bacaan di atas 50 menandakan perkembangan, sementara bacaan di bawah 50 menunjukkan penguncupan. Akhir sekali, Statistik Kanada akan mengeluarkan jualan runcit. Ia adalah data bulanan yang menunjukkan semua barang yang dijual oleh peruncit berdasarkan sampel kedai runcit yang berlainan dan jenis dan ukuran.
Indeks penjualan runcit sering diambil sebagai petunjuk keyakinan pengguna. Ini menunjukkan prestasi sektor runcit dalam jangka pendek. Secara umum, pertumbuhan ekonomi yang positif menjagakan pergerakan menaik untuk CAD. Sekian berita impak besar untuk minggu ini. Salam hormat dan Assalamualaikum.